Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, masih ada masa kesempatan untuk kita bercakap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta maaf. Aku ambil kesempatan sedikit untuk bercakap. Tak sembuh-sembuh batuk. Demam, batuk, batuk, demam, demam, batuk. Dari hal apa sebenarnya yang nak aku sampaikan? Aku fikirkan, aku kenangkan kerajaan. Aku tak bercakap dari hal kerajaan yang ada ni. Aku tak bercakap dari hal kepimpinan yang ada. Kerana aku adalah orang yang cintakan sejarah. Aku sayangkan sejarah. Kerana sejarah adalah darah daging bagi aku. Tanpa sejarah, aku mungkin tak sempat lahir. Engkau pun mungkin tak sempat lahir. Dan orang-orang, bahkan nenek moyang kita, mungkin tak sempat lahir. Jika sejarah ini tidak dipahat oleh mereka-mereka yang berjuang mempertahankan bangsa, agama dan tanah air. Mereka berpegang pada jalan alif, ba, ta. Agama, bangsa dan tanah air. Ada rahsia di dalam ba, yakni ba itu jika tidak bertitik, maka tidak berbunyi ba itu. Ta itu jika tidak bertitik, juga tidak berbunyi ta itu. Bahkan bentuk ba dan ta itu sama jika tidak dibezakan dengan titik. Dan titik itulah yang menjadi titik bengek di dalam kehidupan kita sehari-harian. Sekarang kita melalui titik bengek. Aku terkenangkan seolah-olah rohaniku tercampak di satu masa dahulu, di zaman kerajaan Langkasuka, di zaman kerajaan Sriwijaya, di zaman kerajaan Melayu Melaka. Alangkah besarnya nama Melayu, alangkah besarnya sejarah bangsa, alangkah rimbun, alangkah megahnya Langkasuka, Sriwijaya, Kerajaan Kedah, Patani, dan banyak lagi kerajaan Melayu termasuk Aceh. Kesultanan Melayu Melaka alangkah besarnya, alangkah hebatnya. Dikenal di seluruh, hampir-hampir seluruh pelosok bumi. Kemudian bangsa Melayu ini
apabila kedatangan Islam, mereka menjadi penganut agama Islam. Tapi sayangnya, apa yang sayang? Besar kota Melaka, besar kerajaan Sriwijaya, besar kerajaan Langkasuka yang sekarang dikenal sebagai Langkawi. Besar, hebat kota-kota Melaka, kota Langkasuka. Hebat kota Sriwijaya, hebat. Melayu membina ketamadunannya. Jika ikut sejarah bangsa Melayu ini, dikatakan dari keturunan nabi-nabi, dan bangsa Melayu ini, ada yang mengatakan bahawa bangsa Melayu adalah bangsa dari keturunan Katura. Keturunan Katura itulah yang kemudiannya dinamakan dengan bangsa Melayu. Dan sejarah mencatatkan bahawa sebelum Melaka dibuka, kerajaan Melayu Langkasuka, kerajaan Melayu Sriwijaya sudah lama ada. Dan kerana itulah kerajaan negeri Melaka itu dipanggil Kerajaan Melayu Melaka. Jika diikutkan Parameswara itu, yang kemudian digelar dengan nama Sultan Mansur Shah, bukanlah Melayu, kerana beliau dari seberang, tentunya dari Jawa, dari Pulau Jawa, Majapahit mungkin. Tetapi kerana kerajaan Melayu sudah sedia ada, maka perkataan Melayu itu diambil dan diletakkan di Melaka. Kerana kebanyakan penduduk Melaka adalah bangsanya Melayu, maka dengan sendirinya Parameswara yang asalnya bukan dari keturunan Melayu sejati, Parameswara memelayukan dirinya. Kerana kerajaan Melayu dan nama Melayu sudah sedia ada, sudah tercatat di dalam Nusantara, bermakna bangsa Melayu adalah satu bangsa yang cukup tua. Kita sebenarnya sudah cukup tua di bumi ini, sudah cukup tua. Dan tamadun Melayu bukanlah kecil, tetapi dikecilkan. Melayu dikecilkan, direndahkan, dihinakan oleh penjajah yang datang silih berganti. Kenapa? Bumi Melayu, tanah Melayu, bangsa Melayu sangat ditakuti oleh penjajah. Sedaya mungkin mereka cuba menghapuskan nama, keagungan, kehebatan bangsa Melayu dari peta Nusantara, dari peta bumi ini. Baiklah, kita sandarkan kepada hadis di mana Rasulullah mengatakan bahawa jika orang-orang Arab itu tidak mencintaiku, tidak menyayangiku, akan timbul satu bangsa dari bangsa Ajam. Mereka itu sangat mencintaiku, mereka sangat rindu padaku, dan mereka sanggup mati untuk memperjuangkan aku. Itu di antara hadis yang Rasulullah sebutkan, dan aku sampaikan dengan cara aku.
Sebenarnya yang dimaksudkan bangsa Ajam itu adalah bangsa di timur jauh. Ia adalah orang-orang di timur jauh, orang-orang Melayu. Dan apabila dikatakan timur jauh itu, Ajam itu, semua bangsa tak kira Jawa, Boyan, apapun bangsa, kita termasuk di dalam rumpun Melayu, termasuk. Tak kiralah dari Minang, dari Aceh, dari Bali, tak kiralah. Kita Melayu. Aku lihat sebenarnya kita mesti kembali kepada sejarah. Dari mana kita bermula? Sebagaimana aku katakan, jangan sekali-kali engkau lupa. Dari mana kita bermula? Dari mana benih itu tumbuh, subur, bercambah, segar, merimbun, dan tidak mati-mati. Kalaupun mati, aku, bukan engkau. Baiklah, jika bangsa Melayu tidak kembali pada sejarah Melayu itu sendiri, apalah makna kita Melayu? Jika Melaka boleh menjadi sebuah kerajaan yang agung, jika Langkasuka boleh menjadi sebuah kerajaan yang hebat, yang besar, yang agung, jika Sriwijaya boleh menjadi kerajaan yang sangat berjaya, jika dulu boleh, kenapa tidak sekarang? Jika Melayu pernah mencapai ketamadunan, kehebatan yang sangat hebat, kenapa kita tak boleh benanya sekarang? Ditambah dengan apabila orang Melayu itu menganut agama Islam. Bukankah Islam itu satu perkara yang tidak ada yang lebih tinggi melainkan Islam? Jika kita berpegang betul kepada Islam sebagai landasan, Melayu dan adat adalah yang dikelik agama itu, yang kita junjung, tentu Melayu akan jadi satu bangsa yang hebat di mata dunia, bahkan di mata Dajjal, di mata Syaitan, di mata Iblis. Melayu hebat di mata musuh-musuh Allah. Melayu hebat kerana kata Nabi, mereka itu kecil tubuhnya, tapi semangat juang dan cintanya tinggi, dan mereka sanggup mati di dalam memperjuangkan kebenaran. Sekarang bangsa Melayu yang beragama Islam khususnya, kita mesti kembali ke zaman kegemilangan Langkasuka, kegemilangan Sriwijaya, kegemilangan Melayu Melaka. Mesti. Tapi sayangnya, besar kehebatan dan ketamadunan bangsa Melayu. Besar, bukan kecil. Besar kota Melaka, bukan kecil. Besar nama Langkasuka dan Sriwijaya. Besar nama kerajaan Kedah Tua. Besar. Tapi sayangnya,
Ada yang lebih besar dari itu. Ada yang lebih besar dari itu, yakni sifat bangsa Melayu itu sendiri. Sifat orang yang berpegang kepada agama itu sendiri. Kerana musuh, kemusnahan, ketamadunan dan sejarah Melayu itu musnah. Kerana musuhnya adalah Melayu itu sendiri. Kerana musuhnya adalah musuh Islam itu adalah orang Islam itu sendiri. Kerana mereka hanya berpura-pura Melayu, tapi tidak cukup sejati Melayunya. Mereka hanya berpura-pura Islam, tapi mereka bukan mukmin. Mereka bukan mukminah. Bukan. Kita kembali kepada sejarah silam yang tercatat oleh sejarah. Walaupun banyak perkara-perkara yang aku tahu dan kalian tahu, tapi oleh kerana tidak dicatat oleh sejarah, kita tak perlu untuk wujudkan. Kita cerita apa yang sudah dicatat oleh sejarah. Kita tengok bagaimana Raja Haji Asyahid Raja Haji memperjuangkan Melaka dari tangan penjajah. Bukankah beliau dan para pejuang yang lain mati ditikam sewaktu sedang bersujud? Bahkan yang menikamnya adalah bangsanya sendiri, yang beragama Islam itu sendiri. Tapi semasa perkara itu berlaku, Raja Haji selamat. Dalam satu kejadian, Raja Haji diburu oleh penjajah, oleh musuh-musuhnya, sehingga ke tempat tinggalnya. Tapi beliau tidak ditemui. Suatu penjajah masuk menggeledah rumahnya. Beliau tidak ditemui. Kemudian suatu penjajah berhimpun, suatu rumahnya dikepung oleh penjajah. Suatu beliau dikepung oleh penjajah. Beliau muncul di pintu rumahnya, di jenang rumahnya. Beliau mengatakan, jika tadi engkau mencari aku, tapi tidak kelihatan, nah, sekarang inilah aku di muka pintu. Biar badanku lumat, dagingku berkecai, asal tidak akidahku berkecai. Kerana sekali-kali aku tidak gentar akan kalian, wahai penjajah dan pengkhianat. Lalu penjajah melepaskan bedelan meriam dan terkena kepada dada beliau. Maka terhumbanlah beliau. Tapi itu tidak mematikan beliau. Beliau terus bangkit, bertakbir dan menentang penjajah, sehinggalah syahidnya. Dan kalau siapa-siapa yang lalu di Melaka, singgahlah di Pernu, Melaka. Di situ ada makam Asyahid Raja Haji. Singgahlah. Dan jika kamu lalu di situ, sedekahkanlah Al-Fatihah kepada Asyahid Raja Haji.
Sebelum kamu sampai ke Teluk Mas, kamu akan melalui Pernu. Kamu akan melalui makamnya. Guruku mengatakan, anakku, kalaupun engkau mati di tangan bangsamu, engkau mati sebagai seorang pejuang. Dan jikapun engkau tidak mati di riba yang mencintaimu, engkau tetap mati sebagai dirimu yang mencintai. Jadi aku bercakap hari ini demi bangsa. Sayangnya bangsa Melayu, ketamadunan Melayu, kota Melayu, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa, hamba tadahkan. Kalau sungguh bagai dikata, jiwa dan raga, hamba serahkan. Itu pesan guru. Diserahkan jiwa dan raganya untuk bangsanya, untuk alif batanya, untuk agamanya, untuk tanah airnya. Lalu guru syahid mewangi seharum kasturi. Hidup tidak panjang, hidup ini singkat. Gunakanlah kesingkatan masa yang ada ini untuk berjuang. Kerana jika kita mati sebagai pejuang, kita akan dapat percikan syahid. Matilah sebagai pejuang. Pejuang kebenaran, pejuang agama. Berjuanglah, pertahankanlah agama kamu, pertahankanlah nabi kamu, pertahankanlah Tuhan kamu, tanah air kamu, anak cucu kamu. Pertahankanlah cinta yang ada di dalam kalbu kamu. Agar nanti bila kamu mati, kamu berangkat ke sana dengan bekal, dengan kenangan, dengan ingatan, dan dengan doa. Aku renung jauh di hadapan. Aku seolah-olah melihat waktu kota Melaka dirobohkan, waktu istana Melaka dibakar, waktu rakyat berdepan dengan bedelan dan tembakan meriam Portugis, berdepan dengan serangan Belanda, berdepan dengan serangan Sikh, dan berdepan dengan pengkhianat-pengkhianat, pembelot-pembelot bangsa Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka, Langkasuka, Sriwijaya.
Melayu dimusuhi oleh penjajah dari depan dan dimusuhi oleh pengkhianat dari bangsa sendiri yang seagama dengan mereka dari belakang. Dari rusuk kiri dan kanan, bangsa Melayu ditikam oleh bangsanya sendiri. Dari belakang, dari rusuk. Aku lihat pengkhianatan dan aku lihat bangsa Melayu pada zaman itu diukur, dimomokkan agar tidak tampil, tidak berjuang, tidak menyertai medan perang. Lalu Melayu, ketamadunan Melayu Melaka, langkah suka Sriwijaya, kerana kerakusan, kerana ketamakan, kerana pembohongan, kerana penipuan, maka Sriwijaya hilang jayanya, yang tinggal kekalahan. Langkah suka hilang sukanya, yang tinggal langkah duka. Melayu Melaka hilang Melayunya, bahkan hilang kota Melaka. Yang ada Formosa, yang ada gereja Estipon, yang ada seni bena Portugis penjajah. Aku pikirkan, baiklah, aku cintakan bangsa yang cintakan sejarah, yang tampil dan berjuang, bercakap dari hal sejarah dan mempertahankan sejarah dan keagungan sejarah. Kerana disitulah keagungan bangsa tersimpan dan terpendam. Tiba-tiba aku teringat Pulau Besar Melaka, tempat aku berlari jatuh, bangun, tempat aku bertatih, tempat aku kenal pantai, pasir, dan masinnya lautan. Aku teringatkan tembok di Pulau Besar Melaka. Tembok itu tak pernah runtuh. Aku teringatkan makam keramat 7 beradik. Aku teringatkan perigi tempayan pecah. Masa tu aku kecil, tapi sudah punya akal. Aku teringatkan pondok nenek kebaya. Aku teringatkan Tok Janggut yang aku sempat lihat. Aku teringatkan nenek kebaya yang aku sempat lihat. Bukan aku saja. Aku teringatkan makam Tok Putih. Tentu aku teringatkan guruku dan kampung guruku.
semua itu kekal dan terus kekal. Sebagaimana tembok di Pulau Besar Melaka itu kekal dan ada di dalam jiwaku sentiasa dan sentiasa. Aku hairan apabila makam Tok Putih dan Tok Janggut itu dimusnahkan. Sedangkan makam itu sudah diisytiharkan sebagai sejarah yang tercatat di dalam sejarah dunia. Sejarah para pahlawan dibentuk, dibimbing. Sejarah para ilmuwan dibentuk. Sejarah dunia persilatan di Pulau Besar Melaka. Bagaimana sejarah itu dirobohkan, dimusnahkan, ditutup, dibina taman permainan, dibina tempat untuk bersenam dan rekreasi. Tidakkah itu merugikan bangsa dan generasi Melayu? Tidak adakah NGO? Tidak adakah profesor? Tidak adakah pencinta sejarah yang bangkit mempertahankan makam-makam tersebut, mempertikaikan kenapa ianya boleh berlaku? Mana pergi guru-guru silat? Mana pergi persatuan-persatuan silat? Mana? Kenapa apabila sejarah Melayu, sejarah yang sudah tercatat sejak zaman berzaman, dirobohkan? Jika dirobohkan dan dipindahkan di tempat lain, dibina makam yang hampir serupa dan sejarahnya dicatat dan alasannya diberikan kenapa dirobohkan dan dipindahkan, mungkin kita boleh akui, kita boleh terima dan kita boleh maafkan. Tapi jika dirobohkan, tidak ada bukti bahawa sulbinya dinaikkan, rangkanya dipindahkan, makamnya dipindahkan. Aku temui kalau ru'yah, berbuih ru'yah, kalau air jampi ru'yah, berbotol-botol, beratus-ratus botol, yang mandi lain, yang minum lain, sembuh tak juga? Memang sembuh itu milik Allah Ta'ala. Kerana apabila kamu berdepan dengan ilmu Melayu yang betul-betul Melayu, yang tahu asal, tahu usul, kecil kamu di mata mereka. Jadi di sini aku tekankan, jika sejarah Melayu kamu musnahkan, jika adat dan budaya Melayu kamu sendiri yang cuba padamkan tanpa memahami sebenar-benarnya ilmu itu, maka Melayu akan padam. Ilmu Melayu akan padam. Bangsa Melayu akan kiam, kelak kiamat.
Melayu bukan sahaja hilang maruah, bahkan hilang ilmu, hilang wibawa, hilang budaya, hilang adat dan petua. Sebagai Melayu, adanya petua Melayu membuktikan bahawa Melayu punya ilmu yang sangat tua, lebih tua dari yang tua. Melayu ada falsafahnya, ada pegangannya, ada akidahnya.